وفي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah sejak azali wa taala terakhirkan yang ini Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain lainnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ta'ala yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Barisan NJK Surau, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ulama Kelantan. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Arti darajat Suratul Mujadalah ayat 11. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi mereka itu beberapa darjat yang lebih atas orang mukminin dengan 700 darjat. Barang yang antara satu darjat kepada satu darjat itu perjalanan 500 tahun, seperti barang yang antara langit dan bumi. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sabda Nabi, dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Artinya lebih kurang, orang siapa ada ia di dalam menuntut ilmu, adalah syurga itu di dalam tuntutnya, dan barang siapa ada ia di dalam menuntut maksiat, iaitu dosa, adalah neraka itu di dalam tuntutnya. Baik, demikianlah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang kelebihan-kelebihan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Mari kita sambung bacaan kitab Idaman Penuntut pada menguraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya. Unggal yang ketiga, bab faraid, ke surat 7. Fardun. Dalam bab faraid, perkataan fardu itu maknanya habuan yang ditetapkan kadarnya oleh syarak kepada seorang waris. Sekalian waris-waris pihak perempuan ataupun kaum perempuan mengambil pusaka dengan jalan fardu, melainkan puan yang memerdekakan hamba. Maka fardu itu 6 yang tersebut di dalam Quran, ataupun bahasa mudahnya bahagian. Berapa banyak bahagian yang didapat? Baik, 1/2 atau setengah. Dalam bahasa Arab disebut nisfu. Nisfu tu
1/2 atau setengah atau sebahagian. Nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban. Ahmad nisfu, Ahmad separuh. Tu kurang elok juga tu, sebab Ahmad tu nama Rasulullah. Separuh tu, maksud separuh tu tak tahulah apa maksudnya kan. Macam pemikirannya separuh, tak tahu, tapi kurang baik. Pasal apa? Berkait dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad. Yang menamakan tu kurang baiklah. Baik. Kemudian yang kedua, 1/4 atau suku. Dalam bahasa Arab disebut rubu' atau rubu'u. Tadi nisfu, ini rubu'u atau rubu'un. Yang ketiga, 1/8. Dalam bahasa Arab disebut thumun. 1/8. Asal sama niyatun 8. 1/8 thumun. Yang keempat, 2/3. Dalam bahasa Arab disebut thulatain. Thulatain 2/3. Yang kelima, thulatain apa? Thuluth 1/3. Ada 2 1/3 jadi 2/3. Thulatain. Baik. Yang kelima, 1/3 dalam bahasa Arab disebut thuluth. Patut sulus ni 1/3. Kat sini thultu kan. Besar ni thuluth. Besar ni besar. Yang keenam, 1/6. Dalam bahasa Arab disebut sudus atau sudusu. Disebut sudus lah. Ada lagi satu fardu yang ketujuh, sabit tetap dengan ijtihad sahabat, iaitu 1/3 daripada yang tinggal. Di dalam bahasa Arab disebut sulsul baki. Itu patutnya urusan ataupun sulsul baki. Bilangan yang di atas sempang itu, sempang maknanya per tu fardu, dan bilangan yang di bawahnya dipanggil makhraj, tempat keluar. Umpama 1/2, maknanya 1 itu keluar daripada 2. Jumlahnya 2, jadi dia dapat 1 daripada 2 tu. Demikian juga fardu-fardu yang lain. 5 orang terhak mendapat 1/2. Boleh buat pecahan lain tak boleh. Itu pecahan yang diperoleh atau disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Cuma ada ijtihad sahabat tu, 1/3. 5 orang terhak mendapat 1/2. Siapa dia yang boleh dapat 1/2 ni? Besar 1/2 ni. Kalau ada 1.500.000, kan, 1/2. Dia lagi kecil, nombor bawah tu lagi besar jumlah dia dapat. Yang paling kecil 1/8 lah. 1/8 yang paling kecil. Kalau belajar matematik, nombornya besar 8 tu, tapi dia kat bawah. Jadi jumlah 1/8 tu paling kecil. Baik, 1/2 siapa dia? Satu suami. Suami banyak dapat. Ketika si mati, yakni isteri tiada mempunyai anak atau cucu, tapi syaratnya tak ada anak atau tiada cucu. Kalau ada anak atau cucu, tak dapat 1/2, dapat lain. Yang kedua, seorang anak perempuan. Anak perempuan boleh dapat 1/2 bila ketika si mati tiada anak lelaki. Yang mati itu tak ada anak lelaki, tak kira lah bapanya atau ibunya meninggal dunia, anak perempuan dapat 1/2 dengan syarat tak ada anak lelaki. Jadi cerita ada anak lelaki atau tak ada anak lelaki,
ada anak atau cucu atau tak ada anak atau ada cucu ni memang tak ada, bukan dibunuh, bukan dibunuh oleh waris lah, kan. Dia dapat 1/2. Kalau ada anak atau cucu tak dapat 1/2, dia pun dibunuh. Kalau dia selamat kat dunia pun dia dah ambil hak orang lain lah. Satu, berusaha membunuh lah. Yang kedua, harta yang dia dapat tu bukan hak dia lah asalnya. Baik, ini memang tak ada ataupun sudah meninggal dunia, bukan sebab dibunuh oleh waris. Kalau dibunuh orang lain tu lainlah cerita. Yang ketiga, seorang cucu perempuan. Cucu perempuan, tadi anak perempuan, ni cucu perempuan daripada anak lelaki ketika si mati tiada. Alif, anak perempuan. Ba, anak lelaki. Ta, cucu lelaki daripada anak lelaki. Barulah cucu perempuan dapat. Orang tak nak lah jadi cucu perempuan, redha je lah. Benda bukannya boleh cabut-cabut macam tu, bukan boleh letak jawatan. Dia tak ada, dia memang darah daging macam tu. Redha tak apa, adalah hikmahnya. Yang keempat, seorang saudara perempuan, adik-beradik. Saudara perempuan ni adik-beradik perempuan, seibu sebapa, sama ibunya dan sama bapanya. Ketika si mati tiada, tapi ada syarat, iaitu kalau si mati tadi yang meninggal dunia tu tiada alif bapa, bapaknya dah meninggal lah, ada bapa dah meninggal. Ba, saudara lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki tak ada, adik-beradik perempuan sahaja. Adik-beradik lelaki yang lain lah, kata kalau dia yang meninggal dunia tu lelaki, adik-beradik lelaki yang lain tak ada. Kalau dia perempuan tak ada adik-beradik lelaki. Dan tak tiada datuk lelaki. Dia lelaki dia semua. Perempuan dia lambat sikit ataupun terhalang sikit. Asalnya begitulah. Baik, sambung, ada lagi. Ni bukan sampai ta je. Ketika si mati tiada sa anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki. Syaratnya tu kena tengok betul dulu. Ni ada cucu lelaki ni, itu daripada anak perempuan. Oh tak boleh? Tak boleh. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau macam tu kena banyak lelaki lah. Iyalah. Tapi rezeki masing-masing. Ada orang anaknya lelaki semua, ada orang anaknya perempuan semua kan. Ada orang tak ada anak. Jadi rezeki masing-masing. Redha lah. Usaha ikhtiar tu boleh, tak ada masalah. Macam antara ikhtiar orang belum dapat anak, makan buah apa nama dia, lupa pula. Buah apa bang? Apa nama buah tu? Buah apa? Tak ingat apa tu? Apa nama dia? Daripada Turki tu, apa dah buah apa tu, lupa pula. Dia lah ada ingat nanti tengok sekejap. Kat grup WhatsApp ada kawan-kawan share nama buah tu kan. Kalau dari segi doktor, jumpalah doktor apa masalah kan. Kadang bukan perempuan yang mandul, kadang lelaki yang mandul. Jadi apa nama ni, diikhtiarkan lah apa yang boleh diikhtiarkan. Kalau dah tak ada rezeki dah tak apa, adalah hikmahnya tu kan. Baik, kemudian jim yang last sekali, cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau tak ada 1, 2, 3, 4, 5 tu barulah saudara perempuan, adik-beradik perempuan dapat 1/2. Tapi itu seorang, seorang saudara perempuan. Kalau ada 2 orang dah tak boleh, dia lain. Dia dah jadi lain. Orang itu jangan ramai, tak boleh juga. Kan ada apa hukum dalam kitab apa nama ni, Tawdihul Adillah, ada apa hukum merancang keluarga. Merancang keluarga maknanya dia sekat anak-anak. Apa hukumnya?
dalam kitab Tawdihul Adillah. Saya tak bawa pula hari ni, nanti ada rezeki saya bawakan kalau saya ingat kena tulis kalau tak ingat, tulis kat sini terus bahawa kitab Tawdihul Adillah. Dia ada kitabnya sedap sikit, Tawdihul Adillah, bab merancang keluarga, keluarga ada disekat supaya tak dapat anak. Jadi apa ni, secara ringkas hukumnya dua, satu makruh, satu lagi haram. Dua hukumnya, menyekat daripada melahirkan anak lah, menyekat daripada isteri itu mengandung. Yang pertama makruh, yang kedua haram. Baik. Yang kelima, masuk yang kelima pula. Orang yang berhak mendapat 1/2, dah 4 orang. Yang kelima, seorang saudara. Ini seorang cerita ni. Seorang saudara perempuan sebapa, adik-beradik perempuan yang sama bapa. Maknya tak sama. Si mati bapaknya A, maknya B. Yang tinggal ni adik-beradik perempuan, sama bapaknya A juga, tapi maknya C. Gitu. Ketika si mati tiada, tapi ada syarat. Ketika si mati tiada, masa dia meninggal dunia itu tak ada satu bapa. Kalau ada bapa tak dapat. Saudara lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki yang sama bapa sama ibu, jadi tak dapat, terus terhalang. Tak datuk lelaki, kalau ada datuk lelaki pun tak dapat. Anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki. Anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia mesti lelaki turun lelaki. Jim itu kalau tiada lah. Kalau ada tak dapat. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Tadi apa nama ni, cucu lelaki daripada anak lelaki, ni cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau ada adik-beradik tak dapat, yang sebapa tu lah. Dan saudara lelaki sebapa, adik-beradik lelaki yang sama bapaknya. Kalau ada, jadi yang saudara perempuan yang sebapa tak dapat. Baik. Ini memang tugas orang yang nak bagikan harta ni memang kena tanya. Dia memang akan banyak tanya lah, awak siapa? Saya saudara lah. Dia saudara yang mana? Dia saudara ni, dalam kitab saudara ni adik-beradik. Orang Melayu cakap saudara ni, asal ada berkaitan darah, saudara semua. Bau-bau bacang pun saudara. Ya tak? Bau-bau bacang je. Bacang tu bau, tapi dia sayup-sayup bau dia. Sikit-sikit bau dia tu kan. Dia bacang rupanya lain daripada mangga. Tak sama. Jadi bau-bau bacang maksudnya saudara jauh. Saudara juga orang Melayu panggil. Dalam kitab saudara tu adik-beradik je. Jadi kena tanya, dia akan tanya, awak siapa? Saya saudara dia lah, saudara saya mati. Yelah, siapa? Adik-beradik ke, pakcik ke, makcik ke, sepupu ke, dua pupu ke. Dia dah dua pupu dah jauh sangat tu kan. Sepupu pun tengok syarat tu kan. Baik. So ada 5 orang yang berhak mendapat 1/2 daripada harta si mati. Tak ramai, 5 orang saja. Itu pun ada syarat-syarat semua. Semua ada syarat. Jika tiada ini, jika tiada ini, jika tiada ini. Yang 5 tu boleh dapat semua jika tiada yang disebutkan tertentu. Kena tengok betul-betul. Jangan didiamkan. Sebenarnya ada tapi diam-diam, jangan cakap. Jangan cakap. Kira tak ada je. Pasal dia bukannya baik sangat. Dia tak boleh. Dia baik tak baik tu tak ada cerita. Ni kalau yang suami boleh dapat 1/2 jika suami tu jaga baik-baik isterinya. Tak. Dia cerita faraid, dia memang
Bab nak main nombor je. Ustaz, suami ni bukannya layan isteri dengan baik. Itu cerita lain, tu tanggungjawab dia. Kat akhirat besok dia dibalas lah. Kalau kat dunia tak bertaubat, tak minta maaf, tak sempat minta maaf kan. Ni cerita harta memang tak ada kira, tak ada kena-mengena baik ke tak baik. Ustaz, menantu dia ni baik, bawa bapak menantu dia pergi hospital, operation, cuti. Dia kerja dah ambil cuti je tu. Kan? Anak-anak kandung dia tak ada punya, kerja juga ni, menantu kerja juga, tapi boleh cuti je, ambil cuti. Contoh lah kan. So buat contoh siapa? Contoh di sini je dah senang. Contoh orang lain nanti marah. Tapi dah berkait dengan orang lain tu. Dah berkait dengan ipar tu. Contoh kan. Tak kira. Tak ada lah kalau macam tu menantu berhak dapat tak. Dia anak, walaupun anak dia tak jaga bapak kandung dia baik-baik pun, dari segi harta kalau memang berhak, hak. Tak adil je. Itu adil, tapi dari segi harta tu adil. Dari segi melayan bapak tu, jaga bapak tak jaga bapak tu lain cerita. Itu bab lain. Itu bab fikir yang bab apa nama tu, apa yang lepas tu kan, menjaga ahli keluarga tu. Itu bab lain. Bab harta kita tak boleh halang. Ya memang masa nak jaga si mati ni Ustaz, seorang tak ada, senyap semua. Buatlah dalam grup ni apalah gini, senyap Ustaz. Dah meninggal, datang semua mengaku, inilah saya, inilah ni belah ini, belah itu, ni saya ni, saudara belah ini. Macam-macam. Yang mengaku tu kan. Kalau betul memang dia berhak, kita kena bagi. Tak boleh disenyapkan. Walaupun dia masa nak jaga si mati tu senyap, masa nak bagi harta kita senyapkan dia. Tak boleh. Awak dosa lain nanti awak. Ya saya. Ya. Betul. Baik. Bagus, soalan yang bagus. Soalan yang baik. Kadang-kadang benda tu dalam cerita, tapi daripada realiti dijadikan cerita kan. Seorang bapa ni pun pernah dalam sekitar saya lah, sekeliling saya tu ada yang macam tu. Bapaknya tak sukakan anaknya, ada buang terus anaknya. Sebab tu adalah sebabnya tu ada yang patut, ada yang tak patut. Jadi yang andai kata contoh tadi, bapa buang anak, dia mengharamkan harta dia. Jadi kalau ikut hukum, anak tu sepatutnya boleh dapat harta kalau dia meninggal dunia. Yang si mati ni mengharamkan, masa dia hidup lagi dah mengharamkan, dia mengharamkan yang halal. Anak cakap, Pak, bapa meninggal dunia, bapa tak suka saya macam mana pun, harta tu hak saya. Dia contoh, dengan mata-mata cepat bapaknya meninggal. Mata tu kan, dia anak yang belajar lah. Cuma dari segi bergaduh tu, kalau memang anaknya tak bersalah, bapaknya yang emosional, bapaknya yang membuang anaknya, bapaknya yang salah. Itu dari segi dosa lain lah. Tapi dari segi harta tu, bapak dia mengharamkan yang halal sebenarnya. Begitu juga kalau anak membuang mak bapak kan, dari segi harta, mak bapaknya berhak dapat. Siapa yang menghalang tu, dialah yang berdosa. Menghalang dapat harta tu, dialah yang berdosa. Yang contoh kita upah jawatan agama ni, saya tahu Ustaz dah belajar kitab ni Ustaz, tapi yang belajar saya seorang ni, yang lain ni tak percayakan saya. Bawa kitab tu pun engkau dengan kitab engkau je, tak percaya. Tak percaya tak apa, upah jawatan agama adalah upahnya tu adalah kan. Jadi dia tanya, ni siapa saudara, ni siapa saudara?
ada yang cakap, yang ni kita jangan cakap dia tak ada, berdosa lah. Dia berdosa. Dan harta yang dia dapat tu harta haram. Walaupun lah harta yang diperoleh si mati tu kemarin, harta daripada contohlah bawa orang pergi umrah dan sebagainya kan. Jadi benda tu semua halal lah, suci, bersih, bagus. Tapi kerana awak menghalang orang lain punya harta, rezeki sepatutnya orang tu dapat, kita halang, kita sembunyikan diam-diam yang kita dapat, maka yang dia dapat tu haram, hak orang lain. Kira mencuri lah, jangan senyap-senyap, kan, berdosa. Jadi dah daging alhamdulillah tadi. Baik, mudah-mudahan terjawab soalan. Yang kelima, seorang saudara perempuan ni dah ulang balik kali. Okey, 2 orang terhad 1/4. Tadi 1/2, sekarang 1/4. Ni dah sikit balik lah, dah semakin sikit lah. Suku. 1 suami juga. Tadi 1/2, tapi ada syarat dia. 1/4 suami juga. Ketika bila? Ketika si mati, yakni isteri, ada mempunyai. Dia tadi tak ada, yang ni ada mempunyai. Alif, anak lelaki atau anak perempuan. Itu tadi kalau tak ada anak lelaki atau perempuan 1/2. Yang ni ada anak lelaki atau perempuan 1/4. Dapat juga, cuma tak dapat 1/2, dapat 1/4. Jadi memang rumit. Yang pertama, rangka pertama kena senaraikan. Si mati meninggalkan siapa? Sin, mim, mim. Dia kalau dari segi latihan formula itu senang. Buat 1 atau 2 orang je yang ditinggalkan. Yang sebenar ramai. Kan? Dia beritahu je dalam grup ni dah meninggal dunia. Memang tak ada dalam grup pun boleh tahu. Macam mana tu tak tahulah. Dia memang maklumat orang meninggal dunia tu, orang kaya yang meninggal dunia, memang cepat tersebar kan. Baik, jadi kalau ada anak lelaki atau anak perempuan, salah satu atau dua-dua, suami dapat 1/4 sahaja. Yang kedua, ada mempunyai, si mati ada mempunyai cucu lelaki atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Anak perempuan tak dikira. Cucu lelaki atau perempuan daripada anak perempuan tak dikira. Dia susul galurnya tu mesti anak lelaki. Baik, yang kedua, yang tadi yang dapat suami, yang kedua yang dapat 1/4 isteri seorang atau lebih. Dengar, isteri atau isteri-isteri ya. Bunyi perempuan. Isteri seorang atau lebih, tak kira isterinya 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, ya. Ketika si mati, yakni suami, tiada mempunyai. Kalau tiada mempunyai, alif, anak lelaki atau anak perempuan, dapatlah 1/4 seorang. Isteri pertama ke, kedua ke, ketiga, keempat, masing-masing 1/4. Saya isteri pertama ustaz, patut saya dapat lebih. Saya dengan saya lah si mati ni dia dapat jadi kaya. Yang 2, ketiga, keempat ni menumpang ni ustaz. Biasalah ayat tu kan. Dia tak hidup susah dengan si mati. Saya yang hidup susah payah sampai dia kaya. Akak, cakaplah akak, dia bab harta memang macam tu kak. Kena terimalah ya. Tak apa, nanti dekat akhirat suami akak tu dapat pilih kat akhirat isteri yang mana yang dia nak. Baik, sambung Ingat pula apa ni, soal jawab televisyen. Ada satu orang sharekan video soal jawab televisyen dekat negeri Arab. Jadi Syekh ni tengah cerita tak pasal apa, pasal suami isteri lah agaknya kan, ke akhirat. Ada seorang telefon, melalui telefon, dia telefon soal jawab. Ustaz,
boleh ke, bahasa Melayunya lah, boleh ke saya berdoa supaya Allah Ta'ala jadikan dekat syurga nanti suami saya tak dapat bidadari, dapat saya je. Dia jealous dengan bidadari. Dia tak bagi suami dia dapat bidadari, padahal dia tu kat syurga nanti ketua bidadari. Dia tak nak ketua bidadari, dia seorang lah bidadari suaminya. Jadi ustaz tu tak ketawa juga, sengih-sengih. Inilah namanya perempuan memang diberikan sifat cemburu, bukan kat dunia saja, dekat akhirat cemburu juga. Dengan bidadari pun dia cemburu, tak apalah, cemburu tanda sayang kan. Tapi apa jawapan dia, tak ingat apa jawapan dia, rasa macam tak jawab. Sebab memang Allah Ta'ala jadikan dapat bidadari. Pasal ketua bidadari sibuk berhias dulu. Jadi sementara berhias tu, suaminya menunggu temenung aja kan. Dalam syurga kau temenung aja. Dia bidadari dulu kan. Baik-baik, sambung sini lain ceritanya nanti. Jadi 1/4 kalau tiada suami tiada mempunyai, ini isteri dapat. Kalau suami tiada anak lelaki atau anak perempuan. Azal Isyad dulu, nanti sambung.
Baik, semua miskin ya. Jadi dua orang yang terhak mendapat 1/4 suku, iaitu suami ketika si mati, iaitu isteri ada mempunyai, ini ada alif anak lelaki atau anak perempuan, ba cucu lelaki atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Dan yang kedua isteri, seorang atau lebih, satu isteri, dua isteri atau tiga isteri atau empat. Ketika si mati, ini suami tiada mempunyai. Kena tengok betul ada mempunyai ke tiada mempunyai. Yang ini tiada mempunyai, alif anak lelaki atau anak perempuan, ba cucu lelaki atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Baik, kemudian seorang sahaja daripada waris-waris yang terhak mendapat 1/8. Ini dah sikit lah, iaitu isteri, seorang atau lebih, pertama, kedua, ketiga, keempat, empat isteri masih ada. Suaminya ada mempunyai alif anak lelaki atau perempuan, dia dapat juga 1/8 saja. Masing-masing lah 1/8. Isteri pertama, kedua, ketiga, keempat. Ba cucu lelaki atau perempuan. Baik, yang 4 orang daripada waris-waris yang terhak mendapat 2/3. Ini banyak sikit daripada 1/8. 2/3. Banyak sikit daripada 1/4 juga, iaitu 1-2 orang anak perempuan atau lebih. Tadi yang kita tengok 1 orang, 1 orang, ada tak ni anak perempuan. Ni seorang anak perempuan yang mendapat 1/2 tu kan, dia seorang anak perempuan. Yang ini 2 orang anak perempuan atau lebih, 2, 3, 4 atau lebih lah. Ketika si mati tiada anak lelaki, dalam kurungan tiada saudaranya yang lelaki, adik-beradik lelaki tak ada, dia ada adik-beradik perempuan sahaja ataupun adik-beradik lelaki sudah meninggal dunia dahulu daripada bapaknya meninggal, anak yang tinggal perempuan, maka adik-beradik anak yang perempuan tu dapat 2/3. Itu kalau 2 orang anak perempuan atau lebih. Tu kena tengoklah bilangannya, anak perempuannya tu seorang ke 2 orang. Kalau 2 orang 2/3, kalau seorang tadi 1/2. Dia memang nak kena hafal semua formula ni, ibarat macam sifir. Kalau tak hafal, kenalah baca balik satu. Kena tak? Kena. Okey, dapat. Ada penghalang tak? Ada penghalang tak dapat. Macam tu. Memang rumit. Jadi wajarlah diberi upah. Kan, kecuali kita hafal. Dengar dia si mati meninggalkan ini. Oh, dahsyat. Baik, yang kedua dapat 2/3, 2 orang cucu perempuan daripada anak lelaki atau lebih, 2 orang atau lebih lah, 3, 4 dan seterusnya. Cucu ketika si mati tiada, tu kalau dia si mati tu tiada 1 anak lelaki, tiada anak perempuan,
tiada cucu lelaki daripada anak lelaki, barulah cucu perempuan daripada anak lelaki tu dapat. Baik, yang ketiga, dua orang saudara perempuan. Tadi seorang saudara perempuan, kalau dia seorang saja adik-beradik perempuan. Yang ini dua orang saudara perempuan, seibu sebapa, sama ibunya dan bapanya, atau lebih, atau 3 orang atau 4 orang adik-beradik perempuan ketika si mati. Maknanya apa nama ni, ini adik-beradik si matilah. Tiada, kalau si mati tadi tiada satu anak lelaki. Jadi adik-beradik si mati ni boleh dapat kalau si mati tu tak ada anak lelaki. Dia bagus dah senaraikan tu kan, si mati meninggalkan siapa, nama tu tulis sekali. PA tulis, Salman tulis. Contoh, minta maaf kalau ada yang terkena, saya petik je nama ni. Siapa tulis. Dah tentukan siap-siap ni anak adik-beradik si mati siapa, nama sab. Anak si mati siapa, nama ada tak, tulis siap-siap. Jadi senanglah tu satu cerita. Kalau tak nak ulang balik, siapa anak lakinya ni, ulang balik. Tapi kalau anak lelaki sama pula dengan nama pakcik, payah juga tu. Kena bin sekali lah. Baik, jadi dua orang saudara perempuan yang beradik seibu sebapa atau lebih ketika si mati yang meninggal dunia tu kira abang je lah, atau adik, atau kakak, ataupun adik, sebab saudara perempuan tu tak kira kakak atau abang, adik-beradik tak kira. Satu, tak ada anak lelaki. Yang kedua, anak perempuan, tak ada anak perempuan atau cucu perempuan. Ketiga, tak ada saudara lelaki seibu sebapa, sama ada memang sejak kecil tak ada ataupun dah meninggal dunia dahulu. Yang keempatnya, bapa atau datuk lelaki tak ada. Tak ada ataupun sudah meninggal dunia lah. Datuk lelaki tu makna datuk lah. Kenapa sebut datuk lelaki? Sebab ada datuk perempuan. Datuk perempuan tu nenek. Kita sebut nenek, sebut datuk perempuan. Kuasa kitab. Baik, yang keempat, dua orang saudara perempuan, adik-beradik perempuan, sebapa, sama bapaknya, lain maknya, atau lebih, dua orang atau lebih. Ketika si mati tiada, jadi si mati ni ada bapa, ada mak. Si mati ni maknya A, yang dua orang saudara perempuannya tu maknya B, bapaknya sama, maknya lain. Jadi kalau si mati tu tiada anak lelaki, tiada anak perempuan atau cucu perempuan, tiada saudara lelaki seibu sebapa, tiada saudara lelaki sebapa, tiada bapa atau datuk lelaki, tiada saudara perempuan seibu sebapa. Rumit ustaz, upah dia orang. Saya pun tak percaya upahkan orang ni, entah betul entah tidak. Awak kira sendiri, ramai-ramai kumpul tu, ni main kita kira sama-sama. Tapi jangan jadi macam apa nama tu, menuju 4 belalang, kan, si badan dengan nyawa. Siapa kira? Aku kira. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dah banyak dia, berapa ratus untuk kau, beratus untuk aku. Kenapa kau punya tinggi, aku punya rendah? Susunan je benda tu, sama je nilainya. Tak puas hati. Aku kira. Kau tak henti kira, nak kira, nak kira. Satu untuk kau ada, dua ke, tiga kan. Lepas tu apa? Lepas tu untuk kau, lepas tu pula. Kau tak tahu kira, tak payah lagi. Dia tak puas hati. Dia nak kira, dia juga yang kira. Memang tak selesai lah jawapannya. Kan, kita dah upah orang tu dah percaya je lah. Salah dia tanggung lah, kita percayakan dia kan. Awak betul-betul saya percayakan awak ni. Ya. Jangan pula kenapa saya sikit. Kenapa saya sikit, nak dia nak terangkan tu, ni kena upah lebih pasal apa dia dah jadi kuliah faraid kata. Awak asalnya upah untuk saya bagikan ni sekian, tapi kalau tanya kenapa, tu kena tambah lagi lah. Betul juga orang tu nak menyebutkan kerana apa, kenapa, sebabnya kan. Sebab yang ni tak ada, jadi dia boleh dapat.
Yang ni awak ada ni jadi tak boleh. Tu kan. Si mati ada, si mati tiada tu. Itu nak diterangkan bukan senang. Baik, sambung sikit lagi. Dua ni faraid dia memang kena selang sedi macam tu tuan. Kalau tak dia macam matematik gitu. Tegak tu kan. Kena ada selingan sikit lah. Bukan sikit, banyak. Baik, dua orang daripada waris mendapat 1/3. Ni boleh tahan banyak ni, 1/3. Siapa dia? Satu, ibu. Ketika si mati tiada anak lelaki atau perempuan. Kenapa dapat banyak? Hikmah di sebaliknya tu adalah ibu membela si anak tu, si mati tu. Berapa ratus ribu habis. Teringat yang iklan Petronas tu kan. Maknya suruh pergi beli apa barang, minta upah 50 sen. Minta sedai baju, minta upah 50 sen. Minta itu, minta tolong ni, semua upah aja. Walaupun 50 sen nak upah juga. Jadi maknya ni ngadu dengan bapaknya diam. Bapaknya tak dapat idea dari mana. Orang Petronas juga dapat idea tu kan. Jadi bapaknya tulis surat. Upah melahirkan kau, walaupun hospital kerajaan free, tapi nak bawa pergi apa hospital tu minyak juga. Sekian tulis. Upah apa menyusukan susu badan mak kau tak ada, tak cukup, ataupun ada tak cukup, beli susu. Kalau dah apa nama ni, kena beli susu tepung sekian. Upah ni apa pampers, kalau dulu lampin sekian. Sekarang lagi mahal pampers, pakai buang. Dulu lampin yang dibuang tu najisnya aja, lampinnya pakai balik. Tapi tu nak basuh betul-betul tu, kalau tak bekas kuning. Tak hilang, lambat basuh kuning. Nantilah habis lekat warnanya. Upah baju seluar daripada kau kecil. Budak kecil ni dia cepat membesar. Sebulan je pakai baju tu dah tak muat. Jangan beli banyak-banyak. Beli untuk 2-3 hari sudah, nanti basuh. Dia sebulan je betul tak pakai dah besar. Budaknya makin besar. Upah baju. Lagi apa? Kau dah boleh makan nasi, makan apa? Sikit lah. Masa kecil tu umur sekian sikit. Dah makin besar makin banyak tu. Makin banyak. Lagi apa? Upah ni apa, beli buku, beli apa, pergi sekolah. Upah beli basikal, nak basikal. Jumlahnya semua sekali tulis tu. Berapa puluh ribu lah. Dulu mungkin ribu je lah, berapa ribu je. Jumlah kena bayar balik dengan mak dengan bapak, kosong itu ni, tak bayar. Saya tak boleh cerita lama sangat, sedih. Saya cepat touching lah. Jumlah upah semua sekali tak perlu bayar. Siapa? Sayang. Ya tak? Letak surat kat sebelah. Anaknya tidur kan, nak dibangun baca. Ribu-riban nak besarkan sampai umur aku macam ni, sampai boleh minta upah 50 sen ni. Sampai pandai minta upah 50 sen ni upahnya sekian ni. Perlu bayar? Tak perlu bayar. Insaf tu sana. Kan dia je, anak orang lain pun kalau insaf. Kalau tak insaf dia tak tahulah cakap apa kan. Tak perlu bayar kata. Terus tak minta upah dah. Ya mak, nak apa mak? Kan. Saya pun teringat juga dulu masa saya kecil, tak ada minta upah, tapi mak, ibu minta tolong tu masa bila? Masa time kartun yang saya minat tu lah minta tolong ni. Sebelum tu tak ada pula minta. Ataupun ceritanya belum habis, lagi 5 minit. Alamak, sikit. Nak sekarang juga. Jadi saya buat macam mana? Masa tu dah belajar dalam agama sikit kan. Jadi terfikir, ustaz kata kat syurga nanti boleh minta apa saja yang kita nak. Jadi maknanya kalau kita nak tengok cerita kartun yang kita terlepas ni 5 minit ending dia ni, boleh lah kan? Boleh lah, betul juga. Fikir sendiri, cakap sendiri kan. Okeylah kalau macam tu. Mula-mula berat juga, tapi tak apalah, nanti kat syurga insya-Allah mudah-mudahan dapat tengok yang 5 minit yang terlepas tu kan. Dah sampai syurga tak ada minta kartun tu. Apa kartun tu? Apa? Masa kecil kartun lah. Tapi makna pujuk hati dia kan. Alhamdulillah. Tak kira lah bila baru nak mula suruh pun tak apa. InsyaAllah nanti dalam syurga doa je macam tu kan. InsyaAllah.
Waktu dah besar ni beritahu kat anak pula. Anak sekarang dah tak tengok TV sangat, tengok YouTube. Lagi senang. Bila-bila masa boleh tengok kan. Baru nak tengok, stop kejap, pause, tak apa. Ya tak? Tak payah tunggu syurga, boleh pause kejap, habis buat kerja tu sambung lagi. Baik, sambung ya. Jadi kalau 1/3 ibu tu dapat, jangan persoalkan dia tu dah bersusah payah apa besarkan. Itu pun tak dapat balas. Kan ada cerita sahabat Kau tak silap sahabat dia dokong mak dia buat pergi haji. Kita dokong mak tak payah pergi haji, dokong. Kan. Baru abang saya masalah saya dokong kan. Masa dia sakit tu kan. Dia dokong ibu dia pergi haji, bukan dekat lah, jauh lah, walaupun kat negeri Mekah juga, tapi maknanya jauh lah. Dokong tu kan, sepanjang perjalanan dokong. Dah membalas jasa ibu tak? Dia jumpa Rasulullah ni, dah membalas tak jasa ibu aku? Mak engkau lahirkan kau, meneran sikit tu pun tak ada balas lagi. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu tak terbalas lagi. Kalau setakat dapat 1/3 orang nak persoalkan, jauh sangat. Jadi memang berhak pun. Baik. Tapi 1/3 lah. Ibu jangan minta pula lebih lebih sikit. Tak boleh. Ini memang 1/3. Ibu jangan minta pula. Ini supaya orang reda lah menerima. Jadi 1/3 ketika si mati, anak dia lah, tiada anak lelaki atau perempuan, tiada cucu lelaki atau perempuan, tiada berbilang saudara, iaitu 2 orang saudara atau lebih, sama ada lelaki atau perempuan. Tak ada adik-adik lain lah ni. Sama ada saudara seibu sebapa atau sebapa atau seibu, dan sama ada saudara itu terhak mendapat pusaka atau terdinding. Terdinding ni maknanya terhalang, tak dapat. Jadi ibu boleh dapat 1/3. Baik, tu kena tengok betul-betul. Memang rumit ceritanya. Jadi memang sesuai lah kita bagi upah orang untuk menentukan siapa dapat apa. Dan yang kedua, 2 orang saudara adik-beradik seibu, yang seibu saja, bukan sebapa, bukan seibu sebapa, bukan sebapa, seibu, sama ibunya. Ibunya kahwin dengan si A, kemudian kahwin dengan si B. Si mati ni bapaknya A. Yang hidup ni, yang tinggal ni bapaknya B. Tu makna si ibu. 2 orang saudara, 2 orang, bukan seorang, 2 orang atau lebih. Si ibu atau lebih, maknanya atau 3 dan seterusnya. Sama ada lelaki keduanya atau perempuan keduanya. Dia tak kira jantina. Ini penting adik-beradik si ibu. Atau seorang lelaki dan seorang perempuan, ataupun seorang lelaki seorang perempuan. Manakala lelaki dan perempuan hukumnya sama, yang ini dibahagi sama banyak. Ini tak kira jantina. Satu, nota kakinya, ada nota kaki bawah tu, saudara seibu kedudukannya hampir sama macam zawil arham. Dari itu dikira sama antara lelaki dan perempuan. Tidak macam saudara seibu sebapa atau sebapa. Mereka itu terhak asobah, menghabisi harta. Jika bersama dikira lelaki terhak 2 bahagian hak perempuan. Baik. Jadi bila dapat tu 2 orang saudara adik-beradik seibu tu, ketika si mati tiada bapa, mungkin dah meninggal dunia, ataupun tiada datuk lelaki, tiada anak lelaki atau perempuan, tiada cucu lelaki atau perempuan. Memang sebatang cara betul lah ni. Baik, cukuplah kadang ni yang kita sambung. 7 orang daripada waris-waris yang terhak mendapat 1/6. Untuk lebih banyak tuan. Kita pun tak ingat, saya pun tak ingat. Tapi maknanya bila sampai masanya tu, kenalah rujuk. Kalau nak sedikit lah, kalau nak mudah memang kita upahkan sikit lah. Baiklah, cukuplah kadang ni beberapa perkara. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan. Semoga dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.